untuk meyakinkan masyarakat mengenai perkara ini, tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh dan juga ilmuwan daripada pelbagai bidang perlu diangkat pengetahuan dan juga pandangan mereka. Dan dalam buletin Awani Khas pada petang ini juga saya ingin bersama dengan Dr. Aiman Al-Akiti, merupakan penolong profesor dari Islamic Revealed Knowledge University Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, selamat petang Doktor. Doktor, alhamdulillah kita sudah menyaksikan bahawa program vaksinasi sudah pun bermula. Perdana Menteri dan juga Tan Sri Nur Hisham sudah menerima suntikan pertama bersama dengan 4 lagi petugas di barisan hadapan. Akan tetapi keyakinan itu juga belum cukup untuk sesetengah individu. Saya meletakkan sandaran kepada golongan agamawan untuk memberikan penerangan untuk memurnikan proses vaksinasi ini. Tapi doktor juga sedia maklum bahawa banyak cakap-cakap dan juga ketidakpastian, keraguan dan pelbagai teori yang dibentangkan mungkin juga setengahnya daripada golongan agamawan dalam isu ini. Mungkin doktor dapat menghuraikannya dan memberikan sedikit sebanyak latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Zulkifli dan kepada Kerajaan Malaysia kerana telah berhasil membawa vaksin sebagai salah satu iaitu masa depan kita. Iaitu kita dapat lihat cerah sikitlah masa depan kita dalam keadaan pandemik ini. Dan kita kena faham bahawa kita dah hampir setahun dalam keadaan susah kerana pandemik, maka kita patut meraihkan kesempatan ini sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan isu yang masalah ini. Jadi kepada terutamanya agamawan dan juga asatizah, para alim ulama dan juga murid-murid yang mengikuti pengajian-pengajian agama, kita kena faham di dalam Islam sebenarnya tidak ada masalah dengan vaksin. Sabda Rasulullah SAW iaitu tadawwaw fa innallaha azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Yang bermaksud berubatlah. Jadi perkataan tu tadawaw tu fi'il amar. Fi'il amar ni memberi makna kata perintah seolah-olah menjadi wajib. Dalam hal ini berubatlah. Kita kena cari cure, kena cari ubat dan berubat dengannya kerana Allah SWT tidak akan membuat sebuah penyakit kecuali Allah dah jadikan ubat bagi penyakit tersebut, kecuali penyakit tua ataupun penyakit haram dipanggil, iaitu pikun. Maka dalam hal ini, kalau kita renungkan hadis ini, ulama sepakat bahawa ketika ditemukan ubat ataupun vaksin sebagai langkah pencegahan, maka selayaknya bagi orang Islam untuk mengambilnya. Lebih-lebih lagi di dalam kaedah fiqhiyah, kita tahu ada satu kaedah yang mengatakan ad-daf'u aula minar rafi. Inilah kaedah yang dipanggil sama dengan vaksin, iaitu mencegah lebih utama daripada menghilangkan. Kerana vaksin dia bukan dengan konsep menyembuhkan, tapi dia membentuk kekebalan tubuh agar supaya kalau virus COVID-19 itu terkena pada seseorang ilmuwan itu ataupun siapapun itu, maka dia dapat mencegah, dapat melawan virus tersebut untuk tidak memberi kesan yang parah kepada diri orang tersebut. Dan kita tahu juga untuk wasilah, iaitu agar supaya kita dapat kembali kepada hidup normal, dalam kaedah fiqhiyah juga mengajarkan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, iaitu perintah terhadap sesuatu juga perintah untuk melaksanakan wasilah dia. Kalau wasilahnya dengan vaksin ini kita dapat keluar daripada permasalahan COVID dan pandemik ini, maka kita kena pakai konsep pemakaian vaksin yang dianjurkan oleh ahli ini. Doktor, mungkin keyakinan hari ini kita melihat Perdana Menteri, kita melihat kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk sudah pun disuntik dengan vaksin COVID-19 ini. Tetapi ramai yang mengatakan bahawa perlu juga golongan yang lebih dekat dengan masyarakat, imam, ustaz, yang kadang-kala memberikan kesan yang lebih besar. Meskipun mereka bukan datang daripada latar belakang sains, tapi selalunya apa yang dituturkan oleh mereka diterima pakai. Doktor semalam berkongsikan cerita guru-guru ulama daripada Nahdlatul Ulama dari Indonesia. Mereka cukup terbuka untuk menerima vaksin di negara mereka, di Indonesia. Malah bukan sahaja di rantau ini, di peringkat antarabangsa sekalipun. Kalau ini lihat kepada gambar yang dikongsikan oleh doktor semalam, guru-guru di Nahdlatul Ulama juga menerima vaksin. Mungkin kita perlu membuka perspektif vaksin halal haram dan juga cerita daripada perspektif agama Islam ini dalam skop yang lebih luas. Mengapa perlu disempitkan dan bagaimana peranan ulama juga penting untuk meyakinkan umat Islam, kerana hari ini adalah hal yang berkaitan dengan ummah, dengan masyarakat secara besarnya. Jadi betapa pentingnya kita kalau mungkin
kurang faham, bertanya. Kalau kurang mahir dalam satu bidang-bidang ilmu itu, perlu merujuk kepada pakarnya, dan juga bagaimana kita melihat keyakinan golongan agama. Kalau kita mengambil contoh di Indonesia dan juga dalam konteks global secara keseluruhannya, ramai lagi ustaz dan juga ulama-ulama besar dalam di peringkat global juga terbuka dan juga menerima vaksin ini. Terima kasih Saudara Zulkifli. Jadi kena faham bahawa dalam Islam sebenarnya, jadi kita mengurus urusan agama. Ustaz-ustaz ni dia mengurus urusan agama. Dan di dalam agama Islam memang diajarkan, kalau berkaitan perubatan, maka kita kena rujuk istilah dia ahlul khibrah atau yang pakar di dalam bidang tersebut. Jadi ulama misalnya apabila berbicara tentang perubatan, maka mereka rujuk kepada tabib, rujuk kepada doktor. Maka dalam hal ini, kalau, just bayangkan, just imagine, seluruh dunia, doktor sepakat atau hampir sepakatlah kita bagi konsensus bahawa Pfizer, for example, dia punya successful rate atau dia punya keselamatan rate dia adalah sampai 90%. Dan kita sebagai golongan ulama ikut. Kerana apa? Ini bidang mereka dan mereka memberitahu kepada kita dan kita tahu dalam agama kalau ahli telah mengatakan dia selamat, maka kita terima dan kita pakai. Kita tak boleh memandai-mandai membuat teori-teori yang melanggar asas itu sendiri. Bahkan di dalam agama Islam ada konteks dipanggil dengan khabar mutawatir. Khabar mutawatir ini adalah apa-apa kabar kalau telah dikhabarkan lebih daripada jumlah yang tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk menipu, maka wajib menerima khabar tersebut. Misalnya berapa ribu orang, berapa ratus orang mengatakan bahawa ada bandar yang bernama Mekah Al-Mukarramah di Timur Tengah, di negara Hijaz atau di Saudi. Maka siapa kata saya tak pernah pergi, jadi saya tak nak percaya. Perkara ini dilarang di dalam Islam kerana itu khabar mutawatir. So cuba kita pindah konteks dia dalam hal vaksin. Doktor seluruh dunia sepakat dan menerima laporan tersebut. Dan bukan hanya menerima laporan, memiliki laporan sendiri ketika mereka mendapatkan vaksin di negara mereka dan mengatakan bahawa vaksin ini selamat dan berhasil. Kenapa kita nak pergi dengar kalam atau ucapan orang yang tidak ada latar belakang? Padahal ini jelas cukup. Jumlah dia lebih daripada jumlah mutawatir yang dianggap wajib untuk diterima sebagai salah satu fakta. Dan bukan hanya itu, jadi kita kena lihat hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Jadi cukuplah seseorang itu akan mendapat dosa apabila dia menceritakan atau mengkhabarkan sebuah berita dengan apa saja yang dia dengar. Maksud dia apa? Dia dengar saja, dia khabarkan. Bila dia dengar je orang kata vaksin ini bahayalah, dibuat oleh golongan-golongan macam-macam lah dengan tujuan yang tak baik, dia sampaikan tanpa dia verifikasi. Ini adalah dosa dan haram di dalam Islam. Dan inilah masalahnya dengan fake news. Di Indonesia, ulama-ulama pondok, di pondok ni yang dari kampung sendiri memakai dan menerima vaksin untuk meyakinkan masyarakat. Selain daripada mereka juga perlu mengajar, perlu mendidik masyarakat. Masjid perlu dibuka, pondok perlu dibuka. Jadi mereka perlu kepada vaksin dan mereka mengambilnya. Kalau di Timur Tengah kita ada Syekh Abdullah bin Bayah, ulama besar tokoh mahal hijrah Malaysia tahun 1441 mengambil vaksin tersebut. Belum lagi Syekh Ali As-Sabuni, belum lagi yang ada di Maghribi Syekh Ahmad Raisuni dan ulama-ulama lain dunia mengambilnya. Lalu siapakah kita yang ada dekat Malaysia ni yang mungkin baca kitab pun masih salah-salah, pengajian kitab pun belum khatam banyak dibandingkan ulama-ulama yang besar, berani mengeluarkan teori-teori yang bagi saya sangat mengherankan, yang sangat mengecewakan. Tapi Ustaz, ramai yang kata kita tak tahu apa kandungan vaksin tu. Itu frasa yang paling selalu diberikan. Saya tak tahu, saya tak yakin, saya tak nak bahan-bahan tidak halal masuk dalam badan saya. Tapi dalam konteks ini, adakah Islam begitu pandangannya? Adakah wajar kita menggunakan perkataan hukum halal haram itu hanya untuk menidakkan ataupun mengiyakan pandangan dangkal kita, pandangan Ustaz? Jadi kita kena faham bahawa dalam halal dan haram, dia pertama sekali memang kita kena berubat atau memakai apa-apa ubatan yang halal. Kalau dah tak ada, dalam keadaan darurat, baru kita boleh memakai perkara yang haram. Seperti kisah orang yang lapar berada di tengah hutan, maka yang ada adalah babi, maka halal bagi dia untuk makan babi untuk hidup. Itu ya, kita akui perkara tersebut. Tapi dalam konteks vaksin ini, kita kena faham, para asatidah atau mufti-mufti kita ada mufti wilayah kita yang memang telah mendapat maklumat secara detail daripada Kementerian Kesihatan tentang ingredients daripada vaksin tersebut.
Lalu dia pun mengeluarkan fatwa bahawa vaksin ini halal. Dan tak payah kita pergi ke Malaysia, mungkin kita boleh rujuk Majlis Ulama Indonesia yang ada di Indonesia. Mereka ada tim yang memang pergi berangkat ke China untuk kes vaksin Sinovac dan meneliti ingredients yang dimasukkan dalam dan cara pembuatannya dan ingredients untuk menentukan apa isi daripada vaksin tersebut. Dan akhirnya mereka mengeluarkan fatwa bahawa apa yang terkandung dalam vaksin tersebut adalah dihalalkan dan difatwakan untuk halal, untuk boleh dipakai. Begitu juga terjadi di negara Maghribi dan banyak negara lain yang telah mengkaji tentang masalah vaksin. Lalu saya bertanya kepada orang-orang yang masih mempertanyakan tentang ingredients vaksin ini. Kalau dah tak ada ubat dan kecuali ubat Pfizer ini yang mungkin kita tak tahu tapi saya yakin tidak ada. Dan kalaupun ada mungkin sedikit DNA atau sedikit isu yang datang daripada perkara yang sumber yang tidak halal, tapi dalam keadaan darurat, apakah ia tidak memberi kita keharusan untuk memakai vaksin ini? Itu satu. Yang kedua, saya yakin dalam hal ini kerana mufti bukan seorang dan banyak mufti seluruh dunia mengatakan dia halal, okey, walaupun tanpa darurat. Kalau di Indonesia katanya bukan dalam keadaan darurat tapi memang ingredient dia halal. So mengapa kita masih nak menjadi skeptik mempertikaikan ingredients yang ada di dalam vaksin? Kita kembalikan kepada ahlul khibrah, kepada orang yang ahli dalam bab ini. Dr. Aiman, saya kira banyak yang perlu dihuraikan, banyak yang boleh didebatkan, tapi biarlah perbincangan ataupun perbualan kita petang ini adalah mukadimah untuk usaha yang berterusan. Saya kira pandangan ahli agama sangat penting untuk menangkis hujah-hujah dangkal setengah pihak mengenai vaksin 19, tapi sudah pasti sebagai umat Islam juga kita merindukan untuk beribadah seperti dahulu. Ramadan akan tiba dalam masa kurang 50 hari. Kita rindu untuk ke Tanah Suci Mekah dan sebagainya. Dan kalau ini adalah ikhtiar kita, itu harus diwajibkan dan juga itu kita perlu bincangkan lagi, Doktor. Terima kasih Dr. Aiman kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Saya janji kita akan berdiskusi lagi dalam rancangan lain.